akan berkahwin kerana saya tidak sudi menjadi hamba kaum laki-laki. Sistem Islam, presiden dia. Nampak? Presiden dia. Sesat. Dia kata Islam ni zalim kerana bila bagi saka rokong boleh sebagian. Nampak? Orang lelaki boleh dua. Nah, banyak ni pengaruh. Ramai orang sokong ni. Orang rasa dia terpelajar. Dia rasa betul, ikut. Dia bila kata Al-Quran tu zalim, tak ada keluar dari Islam. Dan sebenarnya golongan ini memang tak percaya pada Islam, tapi oleh kerana majoriti penduduk ni Islam, maka mereka bercakap atas platform Islam ni lah. Nampak? Sebenarnya memperjuangkan iaitu hak wanita sedunia. Hak wanita sedunia yang diasaskan di London. Di antara suara-suaranya mahu supaya sekatan-sekatan dalam apa jua agama dihapuskan, supaya naiklah taraf wanita sama dengan laki-laki. Nak naik taraf tak ada masalah, nak hapus sekatan agama. Dia kata orang puan kena duduk rumah, kena taat ke suami. Tak, semua karut belaka. Benda-benda lagu ni tak sedar. Tak, dia tu memang tak percaya Islam. Kita ni ikut tak dia kata. Kita kata tak. Tak, sampai masa kita menyesal. Jangan kata tak wajib lagu tu. Pakai tudung tu wajib. Tutup aurat tu adalah wajib. Cuma kita nak tudung pun pandai nak tudung apa pun. Kalau tudung pakai jilbab tak wajib, boleh tahan kira. Tu dah. Tak wajib pakai jilbab. Tak apa, dia pakai tudung lain. Sebab bukan mesti jilbab bila tudung. Tudung dengan benda lain. Tudung dengan supik hapah boleh. Asal tak hapah aurat. Nak tang dengan suat hapah boleh. Buku-buku kepala tubik. Pakai semak ngeping, tak ada apa. Tangan daunnya boleh. Tepek dengan plastising boleh kepala. Tak nampak. Aku pandai. Cuma kalau dia pakai tudung, pakai jilbab, tapi tidak syarat. Tak syarat lah gitu. Kerana ia telah menolak hukum Allah. Tolak hukum Allah, hukumnya jadi murtad. Tapi tak laksana hukum, cuma dosa. Hukum Allah mewajibkan perempuan bila keluar rumah pakai tudung. Semek ni dia tak pakai tudung, tak kafir. Dia berdosa kepada Allah. Bukan kafir, dia berdosa. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosanya. Dia boleh mohon ampun kepada Allah. Tapi dia kata tudung kepala atau tutup aurat tu tidak wajib. Itu mengubah hukum Allah. Tak boleh. Tu kena jaga-jaga. Mak rempik dia tak semayang. Kalau kita tanya dia, apa mudah semayang mak rempik? Malah pasal sibuk dengan muta. Hukumnya berdosa saja. Tapi tak jadi kafir. Hak jadi kafir ni puak-puak orang kata semayang tak wajib. Tu murtad. Saya ayah ping. Semayang tak wajib kata. Hak tu lah kufur. Hak tu batal iman, rosak. Tak boleh tanam kubur Islam. Hak kaki-kaki muda ni malah je bahan lara je jadi tak semayang. Sampai masa masuk keimanan, semayang pula dia. Lagipun dia seolah-olah tidak menerima Quran, sedangkan hukum dekat Arab itu jelas Allah datangkan untuk kita buat panduan hidup. Maka dalam Quran macam-macam panduan. Kita terimalah itu yang terbaik. Kerana Quran ni kalamullah. Kalam Allah maknanya kata-kata Allah, firman Allah. Kita ni makhluk Allah yang cipta. Bila Allah cipta kita, kita tak mau ikut hukum ni, tak betul sangat kita. Tak betul. Sedangkan maknanya kalau anak kita tak ikut kata kita berasa pun. Kita yang melahirkan dia. Kita tak cipta anak, kita hanya lahirkan saja. Kita bukan buat anak, bukan tok laki kita buat anak, Allah yang buat. Jadi anak, jadi comel, jadi sihat, cukup rekat kaki tangan, mata telinga. Allah yang beri. Kita cuma beranak je lah. Susah lah sebetul. Kita pun belalah dia. Kalau berak basuh, kalau kecing basuh. Malam-malam nyamuk, berubat nyamuk. Bila dia besar, umur 15 tahun, 10 tahun, dia tak mau ikut kata kita. Kita berasa ni. Sakit nyati, geram, marah, poci, dak berahi. Dak Allah, dia cipta kita. Dia beri makan pula bagi kita. Tiba-tiba kita tak mau ikut pula peraturan dia, lebih pada marah. Marah Allah mengatasi marah makhluk. Mak marah kanak, dia telinga, kepok kepala. Nolak kata dengan sotek kalau main biar dapur. Dah nak marah sangat tu.
Habis nak bawa lagi pelakon meledi. Ni balik tangan ngepuk telur. Nampak? Tapi Allah Ta'ala dah dia marah, dia tak main ngepuk telur itu. Ni buh dalam oven. Dia buh dalam microwave api neraka. Suhu 70 kali ganda lebih panas daripada api pewaja. Sebut dalam hadis 70 kali ganda buh dalam tu. Bubuh dalam microwave dia musing. Dia masuk keliling. Jadi masuk 3 rasa 5 rasa. Bukan ayam orang akhirat. Orang 3 rasa. Musing. Cabut habis kulit-kulit. Takutlah. Lagi pula sakit. Tu hukum Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala balasan seksa tersangat-sangat kuat. Perempuan botok kepala, dia asalnya hukum orang perempuan haram cukur kepala, melainkan kerana darurah. Darurah harus apa? Darurah menyakit gutu. Tak umpamanya, contohlah gutu, tak cakap nak berobat, kena tak kepala. So ibu tangan gutu, dah cakap nak buat dah, cukur kepala. Atau kelimamo, dah cakap dah nak beli mana macam-macam jenis sepu dah. Tak, akhirnya cukur kepala. Boleh. Sakit kelimamo berat kan? Tu contoh yang ulama kata boleh cukur kepala. Perempuan kelimamo boleh cukur kepala. Cukur otak. Ambil minyak gas, perah 5 nipis, basuh suti kepala. Lepas tu tutup dengan tuala basah. Amal seminggu, hilang kelimamo. Tapi tak boleh tidur, apa cara ambil cuti sakit 7 hari. Boleh main gori-gori pas subuh. Ni nak tubik kelimamo. Gitu. Tu tak apa otak. Ni tak kerana arahan skrip nak berlakon. Hukumnya kena laknat. Kena laknat. Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam satu hadis, la'anallahul musyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknatkan perempuan-perempuan yang menyerupai orang lelaki. Maka kepala botoknya orang lelaki, jadi cukup kepala. Puang ditiru retek tanpa uzur syar'i, maka kena laknat. Kena laknat ni maknanya dosa besar, dan bila sebut laknat, azabnya tersangat hebat di hari akhirat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum. Ini satu kesempurnaan pada menyatakan yang bergantung dengan raja, yakni pemerintah. Yang lepas kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqirus sultana wa ajilluhu fa innahu 'izzullahi wa zilluhu fil ardi idza kana 'adlan. Sekiranya pemerintah itu adil, maka ia sebenarnya merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan yang Allah beri pada mereka, dan mereka duduk di bawah bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang sahih disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yazilluhumullahu fi zilli yawma la illa zilluh yawma la zilla illa zilluh. Yakin yang pertama ni lah al-imamu al-adilu, pemerintah yang adil. Baik, kita sambung lagi pada petang tengah hari ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Maka dosa atasnya atas pemerintah dan atas kamu sabar. Kalau sekiranya kata Malik bin Dinar, kata Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, Malik bin Dinar ni kita sebut bagaimana dulu kisah dia hebat. Malik bin Dinar ni seorang asalnya seorang askar, dan dia pernah berzina dan melahirkan seorang anak daripada penzinaan tersebut. Yang mana anak ni dia bela sampai umur 2 tahun meninggal. Tapi hasil daripada kejahatan yang dibuat ini,
Malik bin Dinar bermimpi bahawa dia kejar oleh ular besar, dan akhirnya berjumpa dengan budak ni, yang anak dia sendiri. Anak dia baca ayat alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ni ayat ahkamat lah panggil. Kita tak boleh membezakan di antara ayat Quran. Ayat Quran ni semuanya berkat belaka. Pertama, ada seseorang itu boleh berubah dengan ayat Quran ni. Tu dia. Macam doktor lah juga. Doktor ni hebat mana pun. Dah ada kalanya kita pergi tak belah mana pun. Tak sembuh-sembuh pun penyakit. Pasal mungkin darah kita tu tak sesuai dengan doktor ni. Sesuai darah lain dengan doktor lain. Macam tu juga kita ni. Penyakit kita berbeza. Mungkin tak sesuai dengan surah Ali Imran, sesuai dengan surah Al-Isra. Maka tengoklah. Jadi Malik bin Dinar ni, dia dengar ayat yang dibaca oleh arwah anak dia ni, menyebabkan dia terasa bagaimana azab Tuhan berada di atas kepala dia. Yang mana Allah sebut alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum. Orang beriman, tak sampai lagi ke masanya hati kamu untuk tunduk pada perintah Allah. Ayat ni menyebabkan Malik bin Dinar berubah serta-merta. Ni, 100% berubah. Dia tukar pakaian jahat tu, dia tukar terus sehingga menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya hati kita diketuk oleh Allah, gitulah. Macam Abdullah bin Rawahah, semasa nak pergi perang Mu'tah, Nabi sebut nama dia. Kau sekiranya Ja'far bin Abi Thalib mati, maka panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Bila dia sebut nama Abdullah bin Rawahah ni, Abdullah bin Rawahah nangis. Sahabat-sahabat kejut. Pasal apa dak mu yang nak pergi perang ni nangis pula ni? Kamu takut mati, kata sahabat. Kata Abdullah bin Rawahah, dak. Masa nama aku sebut tu, aku teringat satu ayat Quran. Wa in minkum illa wariduha. Surah Maryam, wajib balik surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Diterima ayat ni Nabi pernah baca depan dia. Kata Nabi bahawa daripada kamu, sebahagian daripada kamu ni ada orang beriman yang telah dicop nama ni, dicampurlah api neraka. Hamba takut masa Nabi sebut nama hamba, takut macam Tuhan sebut nama hamba nak campurlah api neraka. Kata Abdullah bin Rawahah, nak kabarnya. Bagaimana hebatnya perasaan hati Abdullah bin Rawahah itu, mengalir air mata bila teringat ayat-ayat Quran. Bagaimana dia mengenang nasib dia bila jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat. Nak sebutnya Malik bin Dinar ni boleh berubah daripada hak jahat menjadi wali Allah taala. Tapi jangan pula kita keliru. Ada seorang disebutlah cerita lah. Dia tahu lah cerita ni sama ada Israiliyat atau tidak ni, cuma disebutlah kita. Tidak ada tarjih. Kata bahawa dulu ada seorang sahabat Nabi. Nabi tu dia sembahyang, masuk masjid sembahyang, Allahu Akbar sembahyang. Lepas tu mari orang masuk masjid sembahyang tepi dia, Allahu Akbar, nangis tak esok-esok tengah sembahyang ni. Dia ni tak khusyuk sembahyang. Aku 40 tahun dah sembahyang, tak pernah nangis masa sembahyang ni, kata dia. Akhir pas sembahyang jemput lalu tadi tu. Dia Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh boleh sampai sembahyang nangis panik? Ilmu apa Tuan Syekh belajar ni? Kata dia. Akhir sekali Tuan Syekh kata, oh mudah je. Aku nak boleh jadi tempat ni. Oh kamu mudah, kata dia. Kata dia ni, makna dulu aku